Malam Malaysia Madhani, berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Program Sumbangan Asas Rahmah Sara yang bermula hari ini secara berperingkat. Inisiatif itu ditambah baik dengan peruntukannya melonjak lebih 5 kali ganda kepada RM700 juta berbanding RM130 juta tahun lalu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia membolehkan penerima Sara ditambah kepada 700,000 orang. Jumlah bantuan juga dinaikkan sekali ganda sehingga RM1,200 berbanding tahun lepas. Jelas beliau, penambahbaikan Sara ini satu langkah awal untuk menangani kesenjangan kekayaan selain membina sebuah masyarakat inklusif. Sumbangan Asas Rahmah Sara membuktikan kerajaan sentiasa komited dalam memastikan kesejahteraan terjamin. Malah ia turut disambut baik oleh rakyat dan mahu lebih banyak bantuan diperluaskan. Menaik bantuan tu dengan kos hidup yang sekarang tinggi kan, rasa sangat-sangatlah diharapkan oleh rakyat Malaysia lah. Rasa gembira lah dengan peningkatan kuota untuk Sara ni lah. Sudah tentulah dengan penerimaan bantuan ni sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan lah supaya untuk keluarga lah ya. Sara tu memang sesuai lah masa sekarang ni sebab dia Sara ni dia bantu dari segi keperluan dapur lah, tak silap saya kan. Dia bukan tunai. Jadi kita boleh beli barang melalui macam voucher lah. Benda ni memang sesuai lah zaman sekarang ni. Zaman yang ekonomi kita susah sikit kan. Skim ni patutnya memang diteruskan lah. Diteruskan dari masa ke masa lah. Saya rasa bantuan Sara ni macam makcik rasa tak ada lah kan, tapi macam makcik rasa bantuan Sara ni patut diteruskan memandangkan kita punya rakyat ni ramai ibu tunggal, ramai yang sekolah. So rasa dia orang patut disupport. Mungkin kita tak tolong dia, mungkin kerajaan yang boleh tolong dia. Kita kasihanlah tengok keluarga yang mempunyai anak yang ramai, semua kan perbelanjaan banyak barang tu harganya naik lah kan. Jadi bantuan tu saya rasa sangat sesuai lah pada ketika ini kan. Pelantikan yang di-Pertua Dewan Negara baharu akan disegerakan dan dibincang dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan malam ini. Tentang yang di-Pertua Dewan Negara akan kita bincang dan kita ada juga mesyuarat Kerajaan Perpaduan malam ini, kita bincang supaya dapat disegerakan pelantikannya. Dalam pada itu, pengumuman mengenai calon yang di-Pertua Negeri Sarawak yang baharu dijangka dilakukan dalam tempoh 1 atau 2 hari lagi. Menurut Perdana Menteri, nama individu berkenaan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Premier Abang Johari dan saya telah kebukakan calon nama itu kepada Pertuan Agong minggu lalu dan itu telah diperkenan dan akan diumumkan mungkin dalam 1-2 hari ini. Kemudian tentang yang di-Pertua Negara perlukan perbincangan yang lebih terbuka dan segar bagi bertukar pandangan. Sudah tiba masanya anjakan dilaksana bagi mencari penyelesaian ke arah memacu kemajuan negara. Apatah lagi bila kita selalu diheret untuk membicarakan soal-soal yang jumut dan lapuk, hasutan dan memecah belahkan dan menyebabkan kita ketandusan idea. Kalau mau maju, kita harus bicara soal transformasi digital, perolehan tenaga tu, energy transition, bicarakan soal mutu pendidikan. Tetapi kalau kita terus diheret untuk bicarakan soal kaum secara sempit, soal agama secara jumut. Dalam program sama, Perdana Menteri mahu birokrasi lama di Kementerian Pendidikan Tinggi yang membuat keputusan bagi pihak universiti harus dihentikan. Jelasnya, pihak universiti perlu diberi ruang untuk tentukan keutamaan mereka. The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end.
Pihak penganjur digesa supaya sensitif dengan pengisian sebarang aktiviti program menjelang bulan Ramadan. Ia perlu bagi menghormati usaha memperkukuhkan ketakwaan dan keimanan umat Islam menyambut bulan penuh keberkatan itu. Kita menggalakkan supaya dalam bulan Ramadan ataupun sebelum dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan usaha-usaha ke arah memperkukuhkan iman dan juga takwa. Jadi apa-apa sahaja aktiviti ceramah ke, dia pelbagai kaedah yang boleh dibuat untuk mengisi, sebab kita nak membina apa yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Beliau mengulas berhubung isu penganjuran aktiviti terutama berbentuk hiburan menjelang Ramadan. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli berasmikan Smart Sawah Berskala Besar SBB Alas Kincan Pahang di KPS Permatang Durian, skim Mercung Pekan Pahang. Turut berangkat pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Pada majlis itu, Sri Paduka meluangkan masa melawat pameran selain melihat gimik penanaman alas kincan serta mengemudi jentera menanam padi. Smart SBB Alas Kincan model baharu yang menerapkan amalan pertanian berhasil tinggi dengan mempraktikkan pengetahuan, sikap dan amalan yang dilancarkan pada Mei 2023. Di Pahang, fasa pertama pelaksanaan projek itu melibatkan 84 orang peserta dengan kawasan seluas 168 hektar. 5,000 peluang pekerjaan berkualiti bakal dinikmati veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam tempoh 2 tahun menerusi program Veteran MyWira. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif Veteran MyWira yang digerakkan Talent Corporation Malaysia Berhad, Talent Corp, merupakan intervensi yang direka bagi memudahkan veteran ATM menjana pendapatan selepas bersara. Kita nak anggota tentera kita mempunyai peralihan yang bermakna ke pasaran kerja yang bermakna, iaitu dia kena ada pekerjaan yang berkualiti, bukan saja sebarang pekerjaan. Itulah komitmen kita dalam program Veteran MyNext, dan sasaran kita ialah selepas program rintis, mungkin dalam setahun atau 2, target kita ialah untuk menyediakan lebih kurang 5,000 ataupun memadankan veteran kita kepada lebih kurang 5,000 pekerjaan berkualiti di seluruh negara. Setiap tahun ada lebih kurang 6,000 orang pesara tentera. Program tersebut menyediakan latihan sambil bekerja untuk veteran ATM mulai Mac ini dengan pelibatan sehingga 50 orang calon terpilih untuk ditawarkan pekerjaan di Micron Memory Malaysia. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atika Marziah Mokhtar. Silakan Atika. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Luruan monsun dijangka akan memasuki rantau negara bermula 24 Januari nanti, dan ianya sedikit sebanyak boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga dengan jangkaan kelajuan angin boleh melebihi 60 km per jam, terutamanya melibatkan kawasan perairan Condor dan juga Reef North ini, dan juga ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa itu sehingga 28 Januari nanti, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej Gemar Radar yang terkini. Diperhatikan keadaan hujan masih lagi sedang berlaku, melibatkan kawasan pesisir pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu, dan ianya berpotensi untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Selain itu, hujan beserta ribu petir turut dicerap sedang berlaku melibatkan negeri Kedah dan juga Perak yang juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Selangor
Selangor, Negeri Sembilan dan juga sedikit di sekitar Negeri Johor ini pula dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit. Untuk keadaan cuaca pada malam sehingga ke awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku melibatkan negeri-negeri di utara dan juga pantai timur Semenanjung ini masih lagi berpotensi untuk berterusan sehingga ke awal pagi esok. Manakala keadaan cuaca cerah melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak ini pula dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Baik, kembali dalam berita wilayah, beralih ke paparan dari negeri di bawah bayu. Keharmonian kaum merupakan kunci kepada kesejahteraan dan kemakmuran Sabah. Perinciannya terus saja bersama Enisia Dollars di Kota Kinabalu. Teruskan, Enisia. Ya, baik dia. Keharmonian kaum merupakan kunci kepada kesejahteraan dan kemakmuran negeri ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor mengajak rakyat di negeri ini untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Datuk Haji Ji berkata perayaan Tahun Baharu Cina yang bakal diraikan tidak lama lagi bukan hanya disambut oleh masyarakat Tionghoa di Sabah, malah turut dimeriahkan oleh suku kaum lain. Beliau berusaha merasmikan Tuaran 2024 Dragon, Unicorns and Lions Dance Festival di Padang Dataran Tuaran. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri menerusi Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri akan menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 10 Februari depan. Kerajaan negeri mengambil alih projek sakit iaitu pembinaan Masjid Daerah Ranau yang gagal disiapkan kontraktor di lantai kerajaan persekutuan sebelum ini dengan kos tambahan diluluskan berjumlah 2.86 juta ringgit. Kegagalan kontraktor menyiapkan masjid itu pada 10 Januari lepas menyebabkan khidmat kontraktor berkenaan ditamatkan pada hari sama.
Sebelum ini, Masjid Daerah Ranau rosak dalam insiden gempa bumi pada tahun 2015 dan pembinaan masjid ini dijangka siap pada tahun 2019 namun sehingga kini masih terbengkalai. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Kerajaan Negeri melalui Syur Jabatan Kerja Raya Sabah telah melantik kontraktor penyelamat untuk menyiapkan pembinaan masjid tersebut dalam tempoh yang diberikan untuk penyiapan sepenuhnya iaitu 4 bulan. Jadi pada 10 hari bulan Januari yang lalu, saya selepas kontraktor asal ini telah ditamatkan khidmatnya, Kerajaan Negeri melalui JKR Sabah dan juga kementerian saya telah mengambil inisiatif untuk mengambil alih penguasaan projek tersebut dan saya telah pun meluluskan pelantikan kontraktor penyelamat. Datuk Masidi ditemui selepas program pertandingan seni suara Paginatan Talent akhir 2023 di Ranau. Rakyat di negeri ini menyambut baik program subsidi bersasar sumbangan asas Rahmat SARA 2024 yang akan dilaksana secara berperingkat bermula hari ini. Di Sabah, Sarawak dan Labuan, sumbangan akan mula diagih pada 19 Februari depan. Tinjauan kru RTM mendapati mereka yang ditemui memuji usaha kerajaan membantu meringankan beban rakyat dan berharap ia dapat diteruskan pada masa akan datang agar tiada golongan yang tercicir daripada bantuan kerajaan. Ia cukup bagus untuk rakyat dan meringankan beban rakyatlah yang selama ini yang hidup yang susah, terutama yang orang miskin lah. Dalam kenaikan harga tu memang kita rasa tekilan lah sebab dia melonjak naik dengan harga tu. Tapi alhamdulillah dengan segala bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan, ya sedikit banyak meringankan beban kami. Memang baguslah dia buat begitu. Kerana senang jual lah untuk rakyat. Harga barang naik, telur naik, minyak naik, semua naik. Meringankan beban seluruh rakyat Malaysia lah. Membantulah untuk meringankan beban untuk kami rider-rider kan. Kami pun ikut order juga kan. Pendapatan kalau ada order adalah pendapatan, kalau tidak order tidaklah pendapatan. Pendapat saya kan bantuan SARA itu memang baguslah untuk membantu rakyat yang macam kurang begitu kan. Kalau boleh-boleh sebelum puasa kan raya 19 bulan begitu kan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan program subsidi bersasar SARA dengan menaikkan kadar bantuan untuk isi rumah iaitu RM1,200 tahun ini berbanding RM600 pada tahun lalu, manakala kadar untuk golongan bujang kekal RM600. Bantuan tunai SARA akan disalurkan secara berperingkat melalui pengkreditan ke akaun bank atau secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Masyarakat terutama di kawasan pedalaman negeri ini disaran mengunjungi kaunter pendaftaran sistem pangkalan data utama PADU di seluruh negeri bagi memudahkan pendaftaran secara dalam talian ke dalam sistem itu. Pegawai Perangkaan Negeri Sabah Firman Andrian Shah Bernard berkata, selain perkhidmatan pendaftaran, masyarakat juga boleh mendapatkan penerangan secara terperinci mengenai PADU daripada pegawai bertugas. Ketika ditemui RTM, Firman yang juga pegawai pengesah padu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK berkata, dengan mengunjungi kaunter padu, masyarakat juga dapat mengelak daripada kes penipuan secara dalam talian. Menurutnya, di kawasan luar bandar, 9 hingga 10 petugas ditugaskan di kaunter padu berbanding hanya 4 hingga 5 petugas di kawasan bandar. Ini kerana kecelikan digital di bandar adalah lebih tinggi berbanding luar bandar. Sementara itu, mereka yang ditemui menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Perpaduan kerana menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat di seluruh negara. Cumanya lagi baik apabila masyarakat setempat datang dan update data yang PADU sediakan agar ia lebih memudahkan proses selepas ini. Diharap sebab ini adalah peringkat awal fasa pertama, fasa data. Dalam sistem PADU ni saya maklumkan bahawa memang matlamat kerajaan sekarang ni dia untuk menyalurkan bantuan lah. Tapi dia utamakan bagi golongan yang berkelayakan dan yang tercicir.
Paling baiklah bagi saya, sebab kadang-kadang kalau kita nak pergi ke pejabat padu ni banyak yang ramai yang tidak ada masa. Jadi kalau dorang buka macam ni setiap minggu di mana-mana ada tamu, saya fikir ini yang terbaiklah. Sementara itu, di daerah Keningau, rata-rata penduduk memanfaatkan peluang untuk membuat pendaftaran secara terus di kaunter padu yang dibuka. Program macam ni bagus, memudahkan rakyat dan tidak perlu sudah kita pergi agensi kerajaan sebab melalui program begini lagi mudahlah. Setakat ini saya belum tahu sebab saya belum mendaftar, tapi sekejap lagi nanti saya akan mendaftarlah. Kami berterima kasih atas pihak padu dapat memberi hikmat kepada penduduk kampung lah. Senarai kaunter padu di setiap lokasi terpilih boleh dirujuk dalam laman Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Sabah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Dia. Silakan, Dia. Baik, terima kasih. Ini siar langsung dari Sabah. Baik, saudara, seorang ahli perniagaan antara 11 yang didakwa di Mahkamah Kota Kinabalu atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Opik antara tahun 2015 hingga 2023. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan kepada ahli perniagaan Datuk Maslan Sani 41 bersama 10 yang lain. 10 tertuduh lain ialah Rahman Burijin, Jai Salfian Jaini, Elias Zaini, Muhammad Fauzi Rablin, Shahlan Shah Abdul Samad, Nelson Yin Yi Chang, Muhammad Farizul Asmahadi, Fazrul Bahar, Alkan Abraham, Mazlan Mahmud dan Mahathir Jibrail. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara 5 hingga 20 tahun. Tiada jaminan dibenarkan ke atas semua tertuduh. 1 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan, replika naga kitar semula mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record serta PBT perlu lebih cekap dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Vanessa Mering di Kuching. Silakan, V. Terima kasih, Dia. Replika naga kitar semula yang dibina di Tugu Kuching Putih Padungan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR sebagai replika naga terpanjang dibuat menggunakan bahan kitar semula. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Dr. Sim Kuhian berkata, replika berkenaan menjadi lambang bahan kitar semula juga boleh menjadi daya tarikan yang cantik kepada penduduk serta pelancong khususnya. Replika naga sepanjang 18.88 meter itu mengambil masa sebulan untuk disiapkan, melibatkan 400 orang tenaga kerja. Ia dibina menggunakan 2,000 keping cakra padat, 2,271 botol plastik, 415 tin aluminium dan 2 peralatan elektrik. Pembinaannya menerusi kerjasama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dengan Yayasan Taiwan Buddhist Church Malaysia. Why we do that in cat statue, apart from being a symbolism, is because it is a very popular spot with the people, with the tourists. Yeah. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sijil Malaysia Book of Record kepada Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng di Tugu Kuching Putih, Padungan Kuching. Terdahulu turut diadakan upacara menyalakan lampu bersempena Tahun Baharu Cina. Sementara itu, pada majlis berasingan, Datuk Amar Dr. Sim Kuhian memberitahu pihak berkuasa tempatan diminta untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Setiap kaki tangan perlu mengubah sikap dalam melaksanakan tanggungjawab dan bersama kerajaan menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030.
Sarawak kini semakin berkembang pesat dan tanggungjawab kaki tangan perkhidmatan awam di negeri ini juga perlu ditingkatkan untuk memacu pembangunan yang sedang dan bakal dilaksanakan di negeri ini. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, warga kerja MBKS semakin menunjukkan prestasi membanggakan. Hasil usaha kolektif MBKS mempromosikan Kuching Selatan sebagai bandar lestari dan bandar gastronomi telah diiktiraf di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan negeri, menunjukkan bahawa kaki tangan dan ahli majlis MBKS semakin kreatif dalam mengeluarkan idea, cadangan dan penyelesaian untuk masalah kerja seharian. Tambahnya, pencapaian ini tidak boleh dianggap sebagai misi yang dicapai tetapi harus menjadi dorongan kepada setiap kaki tangan. Sebuah tempat transit gelandangan TTG bakal diwujudkan di sebuah bangunan berdekatan Jalan P. Ramlee Kuching. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pembinaan tersebut kini dalam proses tender dan akan dimulakan dalam masa terdekat. Selamat pagi. Jelasnya, TTG tersebut merupakan yang pertama di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara, manakala sebuah TTG di bawah Majlis Bandaraya Kuching Selatan kini terletak di tingkat 3 Bangunan Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSS Padungan. Dan bagi kita ini sangat penting as we work towards becoming a developed state by 2030. We must make sure that also there's a support system for the disadvantaged and then ini is there, because even though a country or a state becomes a developed state or a developed country, there will be pockets of people who will be considered as disadvantaged and then needy due to one reason or another. And as a responsible government, we will make sure that there is a support system available. Dedah Datuk Seri Fatimah, bagi tempoh 2023, sejumlah 37,000 gelandangan mendapat manfaat daripada agihan makanan di CSS tersebut. Datuk Seri Fatimah berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Hilmi Othman di Ibu Pejabat DBKU Bukit Siol. Lawatan tersebut adalah sebagai platform untuk kedua-dua pihak bertukar pendapat dan berkongsi idea dalam usaha memantapkan lagi kesejahteraan komuniti dan masyarakat di Bandaraya Kuching. Sejumlah RM179,000 geran projek kecil luar bandar disalurkan kepada 36 buah persatuan dan kelab di bahagian Semarahan. Majlis penyampaian geran disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang yang juga Ahli Parlimen Kota Semarahan bertempat di Kota Semarahan. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau berkata geran peruntukan adalah bertujuan bagi menjalankan aktiviti termasuk program meningkatkan penglibatan masyarakat untuk memperkasa pertubuhan, persatuan dan pelaksanaan projek kecil di kawasan. Datuk Rubiah berharap melalui geran berkenaan dapat memberi kemudahan dan keselesaan dalam melakukan aktiviti program selain mengurangkan isu pembangunan kemudahan kecil di kawasan masing-masing. Orang ramai diminta tampil ke balai bomba atau balai polis berdekatan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang warga Mas yang dikuatiri lemas selepas terjun dari jambatan Lutong Miri. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lutong, Pegawai Bomba Tinggi 2 Henry juga berkata operasi hari kedua ini diteruskan bermula pukul 8.30 pagi tadi hingga selesai. EFT sebuah dan juga BOD. Operasi kita telah berjalan dalam daripada PKB ke hulu dan ke hilir lebih kurang 2 km ke hulu dan 2 km ke hilir untuk mencari mangsa dengan cara adalah mengelilingi sungai. Beliau berkata demikian kepada pemberita di pos kawalan bomba di Kampung Pengkalan Lutong Miri. Turut terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat ini ialah pasukan polis, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Sarawak Coast Guard dan Polis Marine beserta 2 buah bot, sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT dan 3 buah van dari agensi-agensi terlibat. Kira-kira pada pukul 2.15 petang semalam, Pusat Gerakan Operasi Sarawak telah menerima panggilan memaklumkan bahawa berlakunya insiden seorang warga emas terjun dari Jambatan Lutong.
Jumlah keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Raya Asyakirin meningkat kepada 6 keluarga. Mereka merupakan penghuni Iris Garden yang terjejas akibat bencana ribut Khamis lepas. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bintulu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Johari Muhammad Taufik berkata, 6 keluarga tersebut terdiri daripada 12 dewasa, 5 kanak-kanak dan 2 warga emas. Pertambahan penduduk terjejas disebabkan kerja-kerja membaik pulih bumbung pangsapuri yang rosak akibat ribut. Sebuah lagi PPS di Bintulu yang sebelum ini menempatkan penduduk terjejas banjir iaitu Rumah Panjang Steven telah ditutup pukul 6 petang semalam. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Kelantan, negeri yang memiliki pelbagai makanan yang menarik. Justru, peluang tersebut digunakan oleh usahawan tempatan untuk menjana pendapatan. Untuk perkembangan di Kelantan, kita terus bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan, Amirul. Baik, terima kasih. Kelantan sememangnya sebuah negeri yang kaya dengan budaya dan juadah makanan yang unik. Antaranya termasuk coklat niseh atau gula-gula manisan yang merupakan pemanis mulut terkenal dalam kalangan penduduk di negeri ini. Pengusahanya Roziah Hussein berkata sehingga kini permintaan terhadap gula-gula manisan itu masih lagi tinggi menyebabkannya tidak menang tangan untuk membuat coklat niseh. Perusahaan pembuatan gula-gula itu diwarisi oleh ibunya yang mengusahakannya lebih 40 tahun di Kampung Beris Panji, Kota Baru. Jelas beliau, bagi memenuhi permintaan pemborong khususnya dalam kalangan peniaga di Pasar Siti Khadijah, setiap hari dia dan anaknya itu akan menghasilkan 4,000 biji coklat niseh. Antara bahan yang digunakan ialah niseh kerek iaitu gula Melaka, gandum, santan, kacang tanah dan sedikit garam. Kalau lah orang tak biasa memang sukalah sebab cara pembuatan dia agak rumit sikit lah. Nak masak dia makan masa 2 jam lebih. Nak masak sebelum nak masak nak sedia tepak, sedia gapo. Jadi saya bangun awal pagi tu, kalau pukul 4 tu nak sipai nak apa tepak dia, nak letak kuda dia baru boleh masak. Sebab apabila kita masak kita tak nak tinggal dah. Roziah berkata coklat niseh yang dijual dengan harga RM180 untuk 50 paket itu mendapat permintaan tinggi dari luar termasuk Terengganu dan Kuala Lumpur. Malah pernah dihantar ke Brunei. Bagi pelanggan, gula-gula ini bukan sekadar pemanis mulut harian. Malah coklat niseh ini dijadikan sebagai juadah hari raya dan cenderamata di majlis perkahwinan. Biasa kalau saya lah kalau juadah macam biskut-biskut tu ya lah dah kan. Sekarang ni pun saya selit jugalah kalau tetamu saya mari memang dia orang makan lah kan. Dia pun tanya beli mana. Sekarang ni saya beli dengan jiran lah kat belakang kata. Saya sendirilah. Saya minat lah sebab saya suka niseh tu. Sebab awak Cia ni lain sikit lah daripada awak lain. Niseh dia tu boleh kata banyak lah, boleh rasa you punya tu sekali dengan kacang-kacang tu. Tu saya sukalah. Sementara itu, bagi seorang pengusaha manisan nira kelapa atau lebih dikenali sebagai niseh tuak, di Tumpat permintaan meningkat sekali ganda setiap kali musim perayaan. Pengusahanya, Ani Dolah, 55 tahun berkata, perniagaan yang diwarisi daripada bapa mertuanya itu mendapat permintaan tinggi terutamanya ketika Tahun Baru Cina. Beliau perlu menyiapkan 700 kg manisan ini yang telah ditempah pelanggan. Sehingga semalam, dia sudah menyiapkan 200 kg tempahan yang diterimanya dan bakinya akan disiapkan dalam masa terdekat sebelum perayaan. Setiap hari, Ani memerlukan kira-kira 200 hingga 250 liter nira kelapa untuk menghasilkan 50 kg manisan. Pasal kalau musim perayaan ni laku. Kalau biar macam
Dari bulan 10-11 tu kurang lah. Yo kuat itunya perayaan masih perayaan. Permintaan tinggi lah. Tapi tak ada lek kita. Dah kalau kira orang tepah ni dalam hak kita nak lepas dalam 500 kilo lagi. Air nira kelapa perlu dimasak selama 6 jam untuk satu kawah sebelum warna menjadi coklat dan bertukar likat. Manakala proses untuk mencurah ke dalam acuan perlu dilakukan dengan cepat kerana bahan ini mudah mengeras. Sebaik sahaja semua proses tersebut siap, gula melaka tersebut akan dibungkus mengikut pesanan yang diterima dan dihantar kepada pelanggan. Beramal sambil berniaga, itu konsep diguna seorang peniaga burger yang menjual produknya dengan harga ramah, namun masih mengekalkan rasa dan kualiti. Wartawan Aliyah Safura Ahmad ada laporannya. Dengan harga RM2 sebiji, Azman Fauzi atau lebih dikenali sebagai Abis Shah, 57 tahun menjadi tumpuan pengunjung di Pasar Malam, Bandar Tumpat. Apa tidaknya, hanya dia satu-satunya yang menawarkan harga rahmah itu bagi memberi peluang kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan menu itu pada harga yang lebih murah berbanding di tempat lain. Paling mendapat sambutan roti oblong. Azman mementingkan kepuasan hati untuk membantu orang ramai, khususnya golongan B40 untuk turut sama menikmati hidangan tersebut yang biasanya dijual pada harga RM6 sebiji. Saya buat dalam 2 tahun. 2 tahun harga RM2. Dulu saya jual murah lagi RM1. Tapi sebab barang naik saya. Jadi sekarang RM2 okey lah. Cuma harga tu memang tidak untung pun. Cuma saya lebih pada berkebajikan kepada pengunjung-pengunjung. Beliau turut mempunyai 3 cawangan lain di Kota Baru termasuk di Tambatan Diraja dan Wakaf Mek Zainab. Rasa dia tu memang sangat sedaplah sebab daging dia pun rasa tebal. Memang seumurlah setiap hari Rabu saya beli mari beli bawa kakak sekali ya. Mari beli seumur sinilah. Ben nak oblong dah so. Okey, terima kasih dah. Tunggu sini. Boleh. Okay, biasanya roti oblong dijual dengan harga antara RM5 hingga ke RM8. Namun istimewanya kedai ini ia dijual dengan harga yang sangat murah iaitu RM2 sahaja dan sering menjadi tumpuan di Pasar Malam Bandar Tumpat, Kelantan. Laporan Aliyah Safura Ahmad untuk Berita RTM. Baiklah, laporan itu tadi menakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Kelantan. Kontraktor luar akan dilantik bagi memulakan kerja-kerja meningkatkan kualiti perkhidmatan air di Kelantan. Pemangku Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd, Izan Ismail berkata, langkah awal dibuat bagi menyelenggara paip-paip rosak dan loji rawatan air. Tindakan itu bagi mengatasi masalah kualiti bekalan air yang membelenggu negeri berkenaan sejak sekian lama. Sebab kualiti dia bermula daripada loji. Ada setengah loji kita tu dia punya sistem proses dia tu memang lama dan perlu kita baiki, kita naik taraf. InsyaAllah dengan income yang kita perolehi dari pelarasan ni kita akan gunakan untuk aktiviti untuk dua tadilah, untuk pembakaran paip dan juga untuk proses sesekali masalah proses di loji. Menerusi rancangan perniagaan ke-5 2024-2028, AKSB akan menambah 2 loji baru iaitu masing-masing di Merbau Condong dan Tok Bali Pasir Putih. Mahkamah Magistrate Kota Baru memutuskan prosiding pendakwaan 2 pengarah Imraz Travel atas 51 tuduhan kes penipuan pakej umrah melibatkan kerugian RM503,221 ditangguhkan ke 13 Februari depan. Magistrate Ahmad Syafiq Aizat Nazri membuat keputusan tersebut selepas kedua-dua orang kena saman OKS, Datuk Zulkarnain Endut dan isterinya Datin Mazwin Mustafa yang masing-masing berusia 43 tahun tidak hadir ke mahkamah hari ini kerana sakit. Sehubungan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Kos Sara Hidup KPDN yang diketuai Muhammad Sofian Zakaria, Suhana Muhammad dan Syafiq Mahadi memohon satu tarikh baharu untuk mendakwa kedua-dua OKS. Mahkamah kemudiannya menetapkan 13 Februari depan sebagai tarikh baharu untuk pendakwaan kesemua pertuduhan yang akan dijalankan secara serentak. Kelantan merekodkan peningkatan kes membabitkan kegiatan pinjaman wang tanpa lesen tahun lalu iaitu sebanyak 92 kes dengan nilai kerugian lebih RM113,000 berbanding 48 kes dengan kerugian lebih RM158,000 tahun 2022. Justru Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pihaknya akan mempergiatkan lagi tindakan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat kegiatan itu tahun ini. Tindakan kita untuk menentukan kegiatan Along tidak ada di Kelantan. Saya memang daripada awal saya telah fokus pada Along ini kerana banyak masalah akan timbul, kerana masyarakat di Kelantan ini temannya peniaga diberi ruang untuk meminjam dalam jumlah yang kecil dan akhirnya terbeban dengan hutang yang banyak dan akhirnya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tambah beliau, pihak polis juga telah menyelesaikan 6 kes melibatkan Simbah Chat yang dipercayai berkait kegiatan Along di Kota Baru dan Tumpat minggu lalu. Tarif baharu air di Terengganu naik 16 sen bagi setiap meter padu bagi pengguna domestik. Pelarasan berkuat kuasa 1 Februari ini. Caj minimum bagi pengguna domestik akan beralih daripada RM4 kepada RM5.80 sebulan. Bagi bacaan meter individu sehingga 20 meter padu, kini 58 sen termasuk caj elektrik. Bagi penggunaan melebihi 20 hingga 35 meter padu, 83 sen. Manakala yang melebihi 35 meter padu pula kini RM1.08. Untuk negeri Terengganu, penggunaan sehingga 20 meter cube. Yang pertama, kadar air kita semak daripada kadar semasa 42 sen pada bermula 1 Februari 2024 nanti akan menjadi 58 sen. Ada kenaikan 16 sen lah. Itu termasuk caj elektrik yang dibenarkan. Kali terakhir kadar tarif air di negeri itu disemak adalah pada 26 tahun lalu. Pelarasan tarif air ini melibatkan lebih 1.2 juta pengguna termasuk 342,364 akaun domestik. Terengganu Cycling Team TSG membuka lembaran 2024 dengan penyertaan Tour of Sharjah yang dijadual berlangsung di Emirat Arab Bersatu UAE pada 26 hingga 31 Januari nanti. Pasukan itu menjangkakan saingan sukar memandangkan perlumbaan berstatus 2.2 oars itu turut disertai beberapa pasukan elit berstatus pro benua. Ketua Pegawai Eksekutifnya Cikgu Izmuddin Cikgu Mahmud berkata, penyertaan beberapa pasukan yang baru ditubuhkan juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kita pun tak tahu kekuatan walaupun dia satu tim yang baru, tapi kita tahu kekuatan sebenar dari segi kemampuan pasukan itu sendirilah. Kita memang apa-apa pun kita akan bersaing. Cuma kita dari segi kelebihan pada tahun 2024 ni kita tamat pada urutan nombor 1 dan dari segi jemputan oleh pihak penganjur adalah compulsory lah kepada pasukan TSG. Sementara itu, Kapten Pasukan Nur Amirul Fakhruddin Mazuki meletakkan harapan tinggi buat pelumba baru TSG musim ini, Merhawi Kudus. Lagi pun kita ada macam Merhawi Kudus daripada Pro 2, jadi sedikit sebanyak kita boleh share macam mana pelumba dengan Pro 2. Selain Merhawi, TSG turut mengumumkan 2 lagi pelumba baru iaitu Nur Aiman Rosli dan Andreas Bill Tiadis. Ia sekaligus melengkapkan keseluruhan 16 pelumba pasukan TSG bagi musim tahun ini.
Hasrat kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM disambut baik dan disokong sepenuhnya oleh Persatuan Penghantar P-Hailing. Menurut Timbalan Presidennya Abdul Hakim Abdul Rani, penubuhan SEGIM penting bagi menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi industri terbabit daripada penyedia perkhidmatan, pembekal, pekerja dan pengguna. Perlindungan sosial dan kebajikan pekerja industri P-Hailing dan E-Hailing juga bakal ditambah baik menerusi SEGIM yang diusulkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya ini penting untuk kerajaan struktur balik ekosistem ekonomi gig khusus untuk P-Hailing dan E-Hailing ini terlebih dahulu, okey, dan mengawal selia keseluruhan ekosistem ekonomi gig E-Hailing dan P-Hailing. Saya berharap cadangan tersebut dapat diangkat semula dan insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah dapat ditubuhkan untuk kebaikan semua pihak. Tambahnya, permintaan terhadap servis P-Hailing meningkat dengan ketara terutama selepas negara dilanda pandemik COVID-19. Sektor tersebut semakin berkembang dengan lebih 1.12 juta pekerja gig telah berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), manakala lebih 80% pengguna ekonomi gig terdiri daripada anak muda. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan pecah amanah membabitkan nilai 4.3 juta ringgit. Jonathan Wong Fat Po, 40, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sabaria Osman. Mengikut pertuduhan, Jonathan didakwa menyalahgunakan wang milik syarikat Novel Lip Sdn Bhd untuk kepentingan sendiri pada 23 Mei hingga 3 Ogos 2022. Dia turut berdepan pertuduhan menipu individu melibatkan pelaburan mata wang kripto berjumlah 2.45 juta ringgit yang tidak wujud. Selain dakwaan menipu seorang lelaki berhubung urusan mendapatkan lesen pelaburan membabitkan kerugian berjumlah 3 juta ringgit, Hakim menetapkan 18 dan 19 Julai depan untuk sebutan semula kes dan tertuduh dibenar dijamin RM50,000. Seorang wanita dan kanak-kanak terkorban dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Jalan Banting Dengkil, Sungai Manggis, Kuala Langat awal pagi tadi. Berdasarkan maklumat awal, kemalangan berpunca daripada sebuah lori yang melanggar 4 kereta. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, salah sebuah kereta yang dihempap lori itu dinaiki 2 wanita berumur 20-an dan 40-an serta seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun. Ketiga-tiganya dipercayai daripada satu keluarga. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan pada pukul 9.45 pagi. Namun, wanita 40-an serta kanak-kanak itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. Seorang lagi cedera di bahagian kaki dan kesemua mangsa dihantar ke Hospital Banting untuk tindakan lanjut. Mentransformasikan sistem koreksional rantau Asia Tenggara itu antara objektif utama penganjuran Persidangan Koreksional Rantau Asia Tenggara 2024 ARCC di Langkawi, Kedah. Persidangan yang bermula hari ini dirasmikan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau turut berharap ia menjadi medan terbaik bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepenjaraan, antaranya isu kesesakan penjara, penjara uzur, penguatkuasaan, program pemulihan serta pengumpulan data yang lebih sistematik. Persidangan yang bermula hari ini hingga 23 Januari dan menghimpunkan pengurusan penjara dari 9 negara Asia Tenggara dan 8 badan antarabangsa sebagai jemputan. Persidangan ini kali pertama dianjurkan di peringkat Asia Tenggara yang menghimpunkan pengurusan penjara Asia Tenggara. KPDN Kedah merampas 466 kilogram minyak masak paket sekilogram bersubsidi dan 13 tong gas cecair petroleum LPG yang disimpan tanpa permit yang sah. Ia hasil serbuan yang dilakukan di 2 buah premis berasingan di Kulim petang semalam. Pengarah KPDN Kedah, Effendi Rajinikanth berkata, dalam serbuan pertama di sebuah kedai runcit menemukan 370 paket minyak masak di premis tersebut tanpa permit.
Kes disiasat di bawah Seksyen 20/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu memindahkan barang kawalan iaitu minyak masak dari premis yang dilesenkan. Dalam satu lagi serbuan berasingan di sebuah premis perniagaan restoran dan catering yang juga dimiliki oleh pemilik kedai runcit tersebut. KPDN telah menemui 96 kg minyak masak paket dan gas petroleum cecair sebanyak 13 tong bersamaan 182 kg. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati premis tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen permit kebenaran menyimpan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang banduan mengaku bersalah atas tuduhan melakukan perbuatan khianat dengan api bagi membantu kegiatan Ahlong dan dijatuhi hukuman penjara 54 bulan. Tertuduh Chow Hon Heng, 31 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan di Mahkamah Magistrate Bukit Bertajam. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh bertindak melakukan khianat dengan api dengan membakar halaman rumah seorang wanita sehingga menyebabkan kerosakan pada harta tersebut. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kediaman di Taman Duku Juru, Bukit Mertajam pada 15 Oktober tahun lalu pukul 4.45 pagi. Tertuduh kini menjalani hukuman penjara di Penjara Tapah Perak bermula 29 November lalu atas kesalahan sama. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 48 bulan dan denda RM5,000 atau tambahan tempoh penjara 6 bulan lagi sekiranya tidak membayar denda yang ditetapkan. Skuad pemantau khas diwujudkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Perak bagi memastikan tiada kenaikan harga barang berlaku sepanjang tahun melawat Perak TMP 2024. Pengarahnya Datuk Kamaluddin Ismail berkata, pemantauan tertumpu di kawasan pelancong. Contoh kita ada 170 orang penguasa dan dibantu oleh 74 pegawai pemantau harga. Memang kita akan turun setiap hari di lapangan. Kerja dia untuk memantau harga dan mengambil maklumat tentang harga-harga semasa, terutamanya barang-barang kawalan. Jadi barang kawalan dan barang keperluan harian. Jadi dari situ kita akan dapat mantau secara dengan lebih dekat jika ada berlaku kenaikan yang tidak musabah. Sama ada di peringkat di supermarket, di kedai runcit, di kedai makan dan sebagainya. Di samping dengan bantuan rakan-rakan strategi kita lain. 3 lelaki ditahan disyaki terlibat kes curi kabel Telekom Malaysia TM di kawasan Padang Gajah, Taiping. Penahanan dibuat ketika suspek sedang leka mencuri kabel. Kesemua yang ditahan berusia 26 dan 27 tahun dan dipercayai baru bergiat aktif di sekitar Taiping. Peralatan digunakan turut dirampas. Kumpulan ini iaitu menyasarkan kabel bawah tanah milik TM dengan membuka penutup lubang utama iaitu manhole yang mana suspek akan masuk ke dalam lubang itu untuk memotong kabel, lalu kabel itu ditarik ke atas dengan menggunakan kenderaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 431A Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek direman sehingga 24 Januari untuk bantu siasatan. Perbanyak tandas lebih mesra pengguna demi menjaga imej Melaka sebagai negeri pelancongan. Sebenarnya tahun melawat Melaka 2024, kebersihan tandas awam antara yang dititik beratkan kerajaan negeri. Wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Jadi kalau kita banding daripada dulu hingga sekarang, mana kualiti tanah awam tu lebih baik lagi lah. Maknanya kalau kita tengok tanah awam yang ni tu, maknanya boleh dikira sebagai tanah awam yang bertaraf 5 bintang lah. Bersih, mana selesa. Kalau sebelum-sebelum ni, saya lihat memang keadaan tandas awam tu agak
menyedihkanlah. Okey, tapi alhamdulillah sebab saya dah lama dah tak datang Melaka. Tadi saya baru keluar daripada tandas, saya tengok agak memberangsangkanlah keadaan kebersihan dia, kemudahan dia. So banyaklah perubahan dia dengan sebelum-sebelum ni. Kerajaan Negeri Melaka melipat gandakan usaha untuk memastikan tandas awam sentiasa berada dalam keadaan baik dan selesa. Menurut Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Rais Yassin, pihak berkuasa tempatan PBT juga sudah diarah membuat pemantauan tahap kebersihan tandas. Ini termasuk melakukan lawatan mengejut ke premis. Ini saya lebih menekankan tentang tandas-tandas yang bukan di bawah seliaan ataupun jagaan PBT, tetapi pihak PBT perlulah memainkan peranan untuk menjadi pemantau, iaitu tandas-tandas yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Seperti tandas-tandas di stesen-stesen minyak, di pusat-pusat perniagaan, termasuklah tandas-tandas di shopping mall. Bukan sahaja untuk menambah baik, tetapi kita buat penguasaan. Di shopping kompleks juga dan juga di petro kios pun kita akan buat penguasaan, yang mana kita akan hantar penguasa kita untuk melihat kebersihan tandas. Kiranya kebersihan tandas di shopping kompleks dan juga di petro kios ataupun milik-milik swasta ini tidak memuaskan hati, kita boleh compound mereka. Di sebalik penguatkuasaan terhadap tahap kebersihan tandas awam, mentaliti segelintir masyarakat juga perlu diperbetul. Selaras dengan sasaran kerajaan bahawa Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT untuk mewujudkan dia panggil tandas BMW bersih, menarik dan wangi. Cuma tandas BMW ni dia kena selari dengan mentaliti BMW, kan? Kalau kita nak pakai barang yang cantik, yang bersih dan wangi ni, mentaliti kita pun sama, kita kena jaga. Etika penjagaan tandas awam adalah tanggungjawab sosial kita bersama kerana ini menggambarkan imej yang baik pada masyarakat dan membawa implikasi yang besar terhadap persekitaran, kebersihan, kesihatan serta ekonomi. Mazuria Zulkifli, RTM. Kadar tarif air baharu di Melaka diumum Rabu ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan pelarasan itu tidak akan membebankan rakyat. Jadi kita akan melihat di Melaka dalam formula yang ada berapa jauh sampai 20 sen yang Melaka boleh sampai. Nanti hari Rabu saya akan beritahu. Tapi prinsipnya sama. Johor, Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah, Perlis, paip-paip kita dibuat dah lebih pada puluhan tahun dah. Dia memerlukan satu penyelenggaraan dan juga ataupun pertukaran paip itu mesti dibuat pada waktu ini. Kalau tidak nanti kita membekalkan air, hajat akan tiba kepada pengguna lebih kurang 60%, 40% hilang dalam tanah. Tambahnya pelarasan tarif air adalah wajar bagi membolehkan operator air menaik taraf paip bawah tanah. Rangka manusia tidak sempurna yang ditemui di tongkang pecah Batu Pahat Jumaat lalu perlu disemadikan seperti jenazah biasa sekiranya ia disahkan milik individu beragama Islam. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kaedah pengurusannya hendaklah dilaksana mengikut Islam. Pengurusannya seperti biasa. Seperti mana pengurusan jenazah yang sempurna, cuma bezanya dia tinggal rangka saja. Pengurusannya kena dimandikan, dikafankan dan dikebumikan macam juga tubuh badan jenazah yang sempurna. Ya, walaupun tak cukup sehingga ditemui setakat mana yang mampu disatukan, pengurusannya adalah seperti biasa. Terdahulu, pihak polis menemui rangka manusia tidak sempurna bersama tengkoraknya di lorong Imam Jailani, Kampung Batu 7, tongkang pecah di Batu Pahat kira-kira pukul 2 petang Jumaat lalu. Penemuan rangka manusia tidak sempurna itu hasil daripada panduan salah seorang suspek utama kes kehilangan seorang wanita ibu tunggal, Mira Sharmila Samsusah, 32, yang dilaporkan hilang sejak 14 Disember tahun lalu. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.